فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar yang saya kasihi semuanya. Dalam Qiraatul Fatwa pada kali ini kami cuba jelaskan isu status jamak qasar, kekeliruan tempoh hari jamak. Sebagai contoh, apabila seseorang itu menetap di suatu tempat 6 hari, 3 hari di Terengganu dan 3 hari di Perak. Dia datang daripada Putrajaya, daripada Selangor, daripada Negeri Sembilan, daripada Melaka, daripada Johor, daripada Kedah dan tempat-tempat yang lain. Jadi kebetulan dia pergi ke Terengganu 3 hari, kemudian dia pergi ke Perak 3 hari dengan masa 6 hari. Bagaimana status solat qasar dan jamaknya? Kami nyatakan bahawa solat qasar dan jamak merupakan hal yang diberi rukhsah oleh Allah kepada kita, kepada umat Islam, yang kami akan nyatakan dengan panjang lebar selepas daripada ini. Maksud solat qasar, sembahyang yang 4 rakaat dipendekkan menjadi 2. Artinya sembahyang yang 4 rakaat dalam solat fardu ada 3 waktu sahaja, iaitu waktu isyak, waktu zuhur dan waktu asar. Ini solat yang mungkin kita pendekkan dan kita qasarkan. Yang maghrib dengan yang subuh tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, maksud jamak ni pula kita menghimpunkan 2 waktu, 2 solat ke dalam satu waktu. Sama ada mendahulukannya dinamakan jamak takdim. Contohnya waktu asar ke dalam waktu zuhur, waktu isyak ke dalam waktu maghrib. Dan yang kedua, dengan cara kita mentakhirkan, maka dinamakan jamak takhir. Waktu maghrib ke dalam waktu isyak, waktu zuhur ke dalam waktu asar. Dan jamak ini hanya dibolehkan gabungan antara 2 waktu sahaja, iaitu zuhur dengan asar. Ini solat siang hari. Dan waktu malam pula hanya waktu maghrib dengan isyak. Jadi tak boleh isyak dengan subuh, tak boleh asar dengan maghrib, tidak boleh. Dia mesti antara zuhur dengan asar dan juga maghrib dengan isyak. Itu sahaja yang dibenarkan, sama ada takdim atau takhir. Kemudian kami mulakan dengan firman Allah Ta'ala. Wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Dan jika kamu bermusafir di muka bumi, maka tidak berdosa ke atas kamu untuk memendekkan salat, yakni qasar salat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Surah An-Nisa ayat 101. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, ayat ini mengaitkan hukum qasar dengan ad-dar ala al-ard. Darabtum fil ard. Ini dar, yakni dengan maksud pemusafiran. Justru jika seorang ialah penduduk suatu kota, suatu tempat, satu kampung, satu mukim, satu negeri, maka dia boleh qasar apabila dia berpisah daripada bangunan yang dinisbahkan kepada kota tersebut. Bila dia keluar dah, maka dia boleh qasar. Kecuali sebahagian kata keluar kampung, keluar taman. Sekarang ni ada kata keluar tempat jauh sikit. Bahkan ada juga pandangan kata bila dah keluar daripada rumah, kerana namanya ketika itu musafir. Lihat Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab juzuk yang keempat halaman 346. Adapun syarat jamak, sebagaimana kata ulama, antaranya mestilah musafir tersebut perjalanan ke destinasi sekurang-kurangnya 2 marhalah, iaitu sejarak 81 km.
Kadar 2 marhalah ini ditetapkan berdasarkan takribi. Apa makna takribi? Lebih kurang anggaran. Dengan sebab itu, apabila kami membuat satu buku yang bertajuk Mi'yar Kadar Menentukan berdasarkan zaman Nabi ke zaman kini, maka kita dapati para ulama telah khilaf dengan jumlah waktu, jumlah jarak atau timbangan atau ukuran tu berbeza antara ulama. Yang ini pun ada banyak pandangan, insya-Allah kita akan bincangkan dalam hal yang lain. Kedua, perjalanan musafir tersebut telah menepasi sempadan mukim seperti kawasan kampung, taman, perumahan atau daerah mengikut uruf setempat. Al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi uruf, menjadi hukum. Seterusnya, dia tidak mengikut imam yang menunaikan salat sempurna 4 rakaat jika dia ingin mengqasarkan salat. Bayangkan jika sekiranya dia nak salat itu qasar, tapi dia ikut imam yang sembahyang tu secara tamam 4 rakaat, maka tidak dibolehkan sama sekali dalam hal isu seperti ini. Dia tidak mengikuti imam yang menunaikan salat sempurna 4 rakaat jika dia ingin mengqasarkan salat. Dia tidak berniat menetap selama 4 hari atau lebih di tempat yang dituju. Dalam satu-satu tempat tak boleh 4 hari di tempat tersebut. Selain hari mula dia sampai dan hari dia akan keluar dari destinasi. Yang itu tak apa. Maksudnya dia nak masuk tu, contohnya dia sampai hari Isnin. Hari Isnin tu tak dikira. Jadi yang dikiranya Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Sabtu dia nak keluar balik. Hari Sabtu tu tak dikira. Tu hari keluar. Ini pendapat yang dikemukakan oleh guru-guru kami dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Manhaji, jilid pertama, halaman 186. Syarat qasar. Terdapat 7 syarat bagi melaksanakan qasar. Hendaklah pemusafiran seseorang itu jaraknya 2 marhalah. Hendaklah musafir itu dengan tujuan yang baik. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada yang lain mengumumkannya. Hendaklah seorang itu mempunyai ilmu tentang bolehnya diqasarkan salat. Kerana ilmu ni penting kita belajar. Kerana ilmu itu mengesahkan ibadat kita. Kerana itu kata para ulama, wa kullu amalin bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal tanpa ilmu, amalannya ditolak dan tidak diterima. Seterusnya, mestilah berniat qasar ketika takbiratul ihram. Kerana innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu dengan niat. Niat ini mukaddimah kepada amalan. Jadi kerana itu awal-awal lagi kena ada niat tersebut. Hendaklah salat yang diqasarkan itu merupakan salat rubaiyah, 4 rakaat seperti Zuhur, Asar dan Isyak. Maghrib tak ada di situ. Berterusannya pemusafiran sehingga selesai salat. Hendaklah dia tidak menjadi makmum kepada orang yang salat penuh pada sebahagian daripada salatnya. Kenapa? Kerana kalau dia jadi macam tu, jadi susahlah. Ini macam mana dia nak jadi makmum, dia nak berhenti setengah, kawan tu masih lagi nak sembahyang tamam. Ini berdasarkan dalam Safinatun Najah halaman 48. Justru menjawab persoalan di atas yang kita bincang tadi, yang musafir tadi tu, maka kita katakan bahawa kerana dia telah mencukupi syarat, maka boleh baginya qasar dan boleh untuknya jamak. Dia tidak melebihi masa yang panjang tempoh yang tidak dibenarkan lagi untuk qasar jamak. Dan dia pula berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Dan kita yakin ini merupakan satu anugerah daripada Tuhan. Walaupun kita sudah berada pada zaman kita dengan penuh kemudahan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, di mana diriwayatkan daripada Ya'la bin Umayyah. Katanya, aku bertanya kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an tentang firman Allah Ta'ala, "Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru." Maka kamu tidak berdosa mengqasarkan salat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Kataku kepada Umar, sedangkan sekarang ini keadaan manusia sudah aman. Jawab Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, aku juga pernah berasa ajaib seperti mana yang engkau rasa. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda SAW pun menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah.
ia merupakan sedekah yang Allah beri dan kurniakan kepada kamu, maka terimalah sedekah darinya. Riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi dan Ibn Majah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah jadikan kita dengan sebuah kefahaman yang baik, yang jelas dalam melaksanakan segala titah perintahnya, dan kami akhiri dengan doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.